Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya, serta nikmat iman, Islam, nikmat kehidupan, kesihatan, yang mana alhamdulillah di pagi ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersiarang langsung dan bertemu kembali untuk sambungan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim satu muka surat. Mudah-mudahan semasa yang kita luangkan sunnah pagi ini diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, seperti biasa insya-Allah kita akan membaca satu muka surat daripada Al-Quran, kemudian memetik hukum tajwid dari ayat yang kita baca. Seterusnya melihat beberapa ayat yang boleh kita ambil pengajaran dan pelajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, untuk kes COVID-19 yang diumumkan kemarin, bahawa kita bersyukur kepada Allah, boleh jadi sebagai rahmat Allah yang menghampiri bulan Ramadan, bahawa kemarin kes yang baharu lebih kurang 60 lebih, new case 60 lebih, manakala yang sembuh 200 lebih, ya. Alhamdulillah, yang sembuh itu lebih 3 kali ganda, ya, hampir 3 kali ganda daripada kes yang baru. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah agar keadaan yang berlaku ini segera pulih, ya. Segera pulih, dan sahabat saudara kita yang ditimpa penyakit tersebut
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat, akan memberi syafaat kepada ashabi, kepada tuannya, iaitulah orang yang selalu berdampingan dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Quran, orang yang selalu dalam seharian dia ada membaca suci Al-Quran Karim, sebagai ada hubungan dia dengan Al-Quran. Maka nanti di hari akhirat Al-Quran akan menjadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemberi syafaat kepada dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pada muka surat yang ke-169. Jadi sebelum itu seperti biasa, kalau boleh tuan-puan share live ini, ya, mudah-mudahan ramai yang beroleh manfaat daripada perkongsian tuan-puan, dan insya-Allah makin ramai yang membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim, maka kita tergolong dalam golongan yang beroleh kebaikan, ya, dengan kita Allahumma salli men-share atau mengembangkan, ya, share lah, ya, kepada perkara-perkara yang kebaikan ini, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan menuju ni kemari. Kemudian ayat 150. Ayat 150. Baik. Kemudian juga sebelum kita membaca ni, kalau sekiranya tuan-puan ada, Allahumma salli ala Muhammad, soalan, ya, berkaitan hukum tajwid ataupun yang lain-lain berkaitan dengan apa yang kita nak kupas, ambil kepahaman untuk pagi ini, tuan-puan boleh menyatakan apa itu persoalan tuan-puan pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ruangan komen. Ya, kalau sempat kita baca, kita akan cuba respon. Baik, alhamdulillah, untuk setakat ni ada dua yang memberi komen. Yang pertama, seindah rupa, alhamdulillah, ya, terima kasih. Kemudian Aton Rubis Robiatun Adawiyah, alhamdulillah, dan sharing, ya, terima kasih. Baik, jadi kita tanpa melengahkan masa, kita buka bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan membaca muka surat 169 ayat 150. Baik, sebelum itu, Assalamualaikum salam. Ya, dipersilakan, ya, untuk ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Baik, muka surat 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita menyatakan kesyukuran kepada Allah. Di pagi ini telah pun kita membaca satu muka surat daripada Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu muka surat daripada muka surat yang ke-60 169 ayat yang ke-150 Suratul A'raf. Jadi setelah itu kita akan melihat hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, dan kita melihat pada ayat yang ke-150, ayat yang ke-150, walamma raja'a Musa ila qaumi. Walamma mim yang bertasydid,
Mim yang sabdu wajibul gunnah, wajib dengan sekadar 2 harakat. Kemudian Musaila, tanda panjang pada Musa adalah hukum mad jaiz munfasil, kerana 2 kalimah ya. Musa dengan ila tu 2 kalimah. Kemudian kita waqaf pada Rabbana asifa. Jadi bila kita waqaf di situ, maka dia jadi hukum mad iwad, kerana baris 2 atas. Kemudian qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Nun mati bertemu dengan ba, hukum dia iqlab, dan bacaan dia dengan sekadar 2 harakat, min ba'di ya. Sebelum ini telah pun kita nyatakan bagaimana cara membaca iqlab yang tepat, iaitulah bibir, 2 bibir kita itu tidak rapat. Makna dalam kita melafazkan min ba'di, seolah ada ruang antara bibir kita, sehingga kan dinyatakan kepada kita bila kita belajar hukum ni, sehingga kan disebutkan dalam melafaz tu min seolah boleh masuk ya. Kalau kita pegang kertas ni, dalam kita melafaz min dia boleh masuk, ada ruang sedikit, tidaklah terbuka dan tidaklah tertutup rapat, ada sikit saja yang terbuka, mana ada angin. Dalam kita melafazkan min ba'di, tidaklah rapatkan bibir, melainkan hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan yang lain tu kerana hukum syafawi bibir. Bibir maka rapatlah, mim mati itu semua rapat belakanglah. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga dengan yang memasukkan ke dalam mim, iaitu idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu dengan mim, kerana nun itu kita dah tidak lafazkan. Baik, itu pada iqlab. Kemudian ba'di ada waqaf sad lam ya, dan tadi ini pun kita waqaf. Kerana kita cuba ambil peluang untuk waqaf lah, kerana nafas kita ni tidak semestinya semua panjang, ada yang pendek. Jadi kita ambil peluang, bila ada tanda waqaf kita berhentilah, walaupun di sana wasal itu lebih aula, tapi kita ambil peluang untuk waqaf kerana nafas tu kita semua bukan nafas panjang, ada yang nafas pendek. Kita raikan, dia boleh jadi ada dalam kalangan sahabat kita yang nafas dia tak panjang. Kemudian bila kita waqaf di situ, ba'di itu ada tanda panjang, hukum dia adalah mak jai mufasil, sekira mana dia bersambung dengan kalimah yang seterusnya. Bila mana kita waqaf, dia hanya jadi mak asli biasa ya. 2 harakat ya. Bila kita berhenti 2 harakat saja. Bila kita sambung baru dia jadi mak jaiz, barulah dia bertemu dengan hamzah. Sebab itu kalau kita waqaf pada mak jaiz, dia jadi 2 harakat ya. Melainkan kita waqaf pada mat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mat wajib, pasal huruf mat tu duduk dalam, huruf mat dengan hamzah tu duduk dalam satu kalimah. Lagu mana pun kita kena waqaf, dia ada hamzah tu. Nanti kita akan contohkan bagaimana waqaf pada mat wajib. Ni waqaf pada mat jaiz munfasil, jadi 2 harakat saja. A'ajiltum, lafaz bagi kalimah ni boleh jadi bagi kita sebut berat sikit, kerana dia takut mari dua-dua ain atau dua-dua hamzah. Dia yang awal, yang pertama yang kedua jadi dia kena latihan lah. Kadang-kadang kalau kita baca cepat-cepat ni jadi ajiltum amra rabbikum. Baik. Kemudian mim mati bertemu dengan hamzah, izhar syafawi, jelas mim mati. Ni tutuplah pasal mim mati. Ajiltum, rapat bibir, antara bibir.
Kemudian bertemu lagi dengan waqaf sad lam ya pun kita waqaf juga walaupun 3 kalimah saja. Baik, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai yajurruhu, panjang di situ mad silah tawilah. Hukum maksilah ha udhamir panjang. Kalau ikut ha udhamir baik, kalau ikut ha udhamir 2 harakat, tetapi sambung pula lepas dia hamzah, jadi dia panjang, dia jadi panjang tawilah 4 atau 5 harakat. Baik, kemudian kita bertemu lagi waqaf lagi. Alhamdulillah, bila ada waqaf ni senanglah kita nak berhenti. Tanda waqaf ni senang kita nak berhenti. Kalau tak ada payah nak berhenti ke mana. Kita bila tak ada waqaf ni kita nak berhenti di mana, kemudian satu nak waqaf di mana, kemudian nak ibtidak pula di mana, tu pening. Jadi bila ada tanda waqaf berhentilah. Melainkan tanda waqaf lam alif. Lam alif tu dilarang berhentilah, kerana boleh jadi mencacatkan. Kita berhenti situ mencacatkan maksud dia. Tu kita tak berhentilah lam alif. Baik, qalabna, ba yang sukun, qalqalah sughra berletak kecil dalam kalimah ibna tu. Umma wajibul unna, wajib dengan 2 harakat. Inna pun wajibul unna, wajib dengan 2 harakat. Dua wajibul unna yang rapat-rapat selepas umma inna pula. Kemudian istad'afuni. Istad'afuni. Yang ni sama juga dengan hak tadi. Ajiltum. Kita nak sebut, kita nak sentuh juga beberapa kalimah yang boleh jadi kita susah nak sebut sikit. Kan? Yang ni istad ta lah. Ta itu masuk dengan dot yang sukun, dot yang mati. Istad'afuni. Dia tak boleh istad dia ta tu dia nak pergi masuk lafaz ta tu tak sempurna. Ta tetap ta, cuma dia masuk dengan huruf isti'la, huruf yang berat tu, huruf dot tu. Pula dot ni sukun pula, dia jadi payah sikitlah, berat sikit. Tapi tak apalah, dengan latihan latihan mula-mula baca, insya-Allah lama-lama dia jadi mahirlah. Wa kadu yaqtulunani, qaf yang sukun, qalqalah sughra. Kemudian al-a'da, yang sini mak wajib kerana alif mati, huruf mak bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yang ni kalau kita waqaf di sini macam mana pun dia tetap 4 atau 5 harakat. Kita sambung pun sama, waqaf pun sama panjang, tetap ada. Pasal ia duduk dalam kalimah tu. Wala taj'alni, jim yang sukun, qalqalah sughra berdetak kecil, ma'al qaumiz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad. Diakhiri dengan ma'arif sukun, boleh baca 2, 4, 6 harakat. Baik, kita ulang ayat ini dengan bacaan tajwid yang kita sebutkan contoh sebentar tadi. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
Baik. Itu Allah SWT Muhammad, bacaan yang kita ulang sebagai untuk kita lihat kembali hukum tajwid yang kita sentuh sebentar tadi. Baik. Ada soalan di sini. Atun Rabi'atun Adawiyah. Ustaz, iqlab renggang atau rapat? Kita sebut tadi sebentar tadi. Hukum iqlab dia tidak rapat. Antara bibir atas dengan bibir bawah ni dia tidak rapat. Tapi dalam membaca tu kita nampak macam rapat lah. Kerana dia sikit saja, renggang dia terbuka sikit saja. Sebagai membezakan lafaz antara iqlab ini dengan mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi kan. Mim mati bertemu dengan ba iaitu rapat, ikhfa syafawi rapat pasal hukum mim mati. Manakala iqlab nun mati bertemu dengan ba, nak membezakan sikit sajalah ya. Walaupun kita kata tak rapat renggang, tapi bukan renggang yang besar. Lagu mana tak jadi kan, tak kena, tak tu. Dia nampak, pada kita nampak pemerhatian kita dalam melafazkan nampak macam rapat, tapi sikit saja. Seolah kita sebut tadi kertas ni boleh masuk. Kalau rapat tu kertas tak boleh masuk, bersangkut. Dia ada renggang sikit je, renggang pun sikit saja. Tu muslimin muslimat rahimakumullah. Itu pada itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Iqlab, pada hukum iqlab sikit saja renggangnya ataupun terbuka sikit saja antara kedua bibir tadi. Baik, seterusnya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok pada ayat yang ke-151. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna. Baik, kita perhati pada kalimah ighfirli. Yang ni boleh jadi kita nak melafazkan pun samalah dengan yang tadi tu, beberapa kalimah yang tadi. Ighfir, kerana ra yang dalam kalimah firli ni ra yang tarkik nipis. Ighfirli, fir dia ada getaran sedikit saja, tidak kuat sangat. Kuat dah betul pula. Ighfirli ada. Ighfirli ada sikit, dia ada getaran pasal huruf ra ni. Ada getaran. Kemudian wa adkhilna, dal yang sukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qalqalah, surah berdetak kecil. Kemudian ada tanda waqaf, lam ya waqaf, haruf waqaf, sambung lebih utama. Wa anta arhamur rahimin. Nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki dengan sekadar dua harakat. Kemudian diakhiri dengan mad arid disukun, boleh baca 2, 4, 6 harakat. Jadi kita beri contoh. Cuma contoh kita beri ni kita nak sambung antara tanda waqaf tu, waqaf lam ya tu kita nak sambung. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Baik, kemudian ayat yang ketiga yang kita petik, kita nak petik hukum tajwid. Inna wajibul gunna, wajib dengan 2 harakat. Al-ijla, jim yang sukun tu qalqalah, surah berdetak kecil. Ghadabun min, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Ghadabun min, yang ni tanwin ni Allahumma salli ala Muhammad rapat pasal dia memasukkan ke dalam mim. Mim tu hak selepas tu rapat. Baik. Mir rabbihim, yang tadi dengung idgham ma'al gunnah. Yang ni mir rabbihim, nun mati bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Wa dhillatun fil hayah, tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Kemudian kalimah ad-dunya. Ad-dunya tu tertupan puati, nun mati bertemu dengan ya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Hukum nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al gunnah.
Kenapa kalimah ni kita tak dengar dia? Allahumma salli ala sayyidina. Kenapa kalimah ini kita tidak dengar dia? Maka dia ada pengecualian dari sudut kaedah tadi, atau dia disebut sebagai izhar mutlak. Hukum dia dalam hukum tajwid disebutkan izhar mutlak. Dia pengecualian daripada hukum yang 5 tadi, kerana dia satu duduk dalam kalimah tu. Dia ada beberapa kalimah, umpamanya dunia ni sendiri. Ad-dunya kita tak baca wa dhillatun fil hayatid dunya. Oh, pelik. Kawan hak baca gitu, aku baca betul lah, aku baca mak pula. Idgham al-ghunnah ni kan tidak, pasal dia ada hukum dia pula lain. Ad-dunya, qinwan, bunyan. Bila nun mati dalam bertemu dengan huruf Allahumma salli Muhammad, huruf idgham al-ghunnah ni kan, dia tak jadi idgham al-ghunnah. Dia panggil izhar mutlak, pasal dia mari dengar duduk dalam kalimah tu dia pelik lah, macam bunyan kan, bunyan. Macam mana bunyan? Dia tak ada. Dia jadi dia hukum dia izhar dalam kalimah ni. Walaupun kita tengok kaedah hukum dia ada pengecualian lah. Dalam hukum pun dia ada pengecualian ni. Beberapa kalimah. Ad-dunya, qinwan, nun mati dengan waw. Bunyan adalah sinwan, nun mati bertemu dengan waw. Ada berapa kalimah? 4 atau 5 kalimah saja yang dalam Al-Quran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita tidak dengar, dan kita jelas izhar lah pada nun tu tersebut. Antaranya ni ad-dunya. Ada kita baca, ada kita dengar orang baca fil hayatid dunya. Tak ada. Pasal hukum dia gitu. Apa tu kaedah bacaan dia jelas nun mati. Nun mati bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw dalam satu kalimah, maka dia tidak mengguna hukum idgham ma'al ghunnah seperti yang kita sebut tadi tu. Idgham ghadabun min. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu pada hukum ad-dunya, kemudian bunyan, kemudian qinwan dan juga sinwan. 4 huruf, 4 kalimah. Baik. Jadi seterusnya sini waqaf jaiz. Jadi kita waqaflah di sini pasal kita baca panjang dah ni. Jadi waqaflah sini. Kemudian wa kadzalika najzil muftarin. Jim yang sukun dalam kalimah tersebut qalqalah surah bertak kecil. Kemudian al-muftarin diakhiri dengan mad arif disukun. Baik, kita baca sekali lagi. Innal ladzina ittakhadhul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sadaqallahul azim. Demikian kita memetik hukum tajwid pada 3 ayat yang awal ya dari bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim semuka yang kita baca pada pagi ini. Baik, seterusnya muslimin muslimat rahimakumullah, kita nak melihat tadabbur, kefahaman dari ayat yang kita baca. Jadi kita nak melihat pada ayat yang 150 tu, ayat yang panjang tu. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Yang ni kisahnya selepas mana Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina selama 40 lailah, maka selepas tu Nabi Musa balik kepada kaumnya. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Dengan marah dan sedih dia berkata, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Dengan marah dan sedih Nabi Musa alaihissalam berkata, a'ajiltum amra rabbikum. Alakah buruknya perbuatan yang kamu lakukan selama pemergianku. A'ajiltum amra rabbikum. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi.
Adakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum. A'ajiltum amra rabbikum, adakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Kemudian wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Nabi Musa pun melemparkan lauh ataupun yang disebutkan alwah ni yang disebutkan sebagai kitab Taurat itulah. Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Kemudian yajurruhu ilai, menarik Nabi Harun ke arahnya. Kemudian Nabi Harun berkata, qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Kemudian Nabi Allah Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja membunuhku. Kemudian fala tushmit bil a'da. Oleh itu janganlah engkau menjadikan musuh melihat kemarahanmu terhadapku. Wala taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Dan janganlah engkau menjadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Maka ini kisah selama mana Nabi Musa keluar daripada kaumnya yang disebutkan selama arba'ina lailah, 40 malam. 40 malam ni sebulan lebih lah. 40 hari Allah masya nama sebulan lebih. Ya, macam PKP kita ni baru sebulan, baru berapa hari, 30 hari, lebih kurang 30 hari, belum 40 hari lagi. Lama dah. 40 hari ni lagi lama. Habis apa tu PKP kita tambah lagi 2 minggu ni, 28 bulan tu, lama lah lagi, tambah lagi. 7 minggu pula 7 hari darab dengan 6, 42 hari kan. Kena 2 minggu 14 hari. PKP pertama 2 minggu 14 hari. PKP kedua pula 2 minggu 14 hari pula, 28 hari. PKP yang ketiga ni kita masuk 14 hari pula. Jadi 42 hari. Tak tahu lagi lah. Jadi kita berharap agar kes yang baru makin berkurang, kes yang semua makin meningkat. Maka apa yang disebutkan aktif, kes yang aktif tu setiap hari tu berkurang sehingga jadi sifatlah kita mendoakan. Kerana pandemik ni begitulah. Kita pun nak PKP ni kawalan pergerakan ni, kita pun banyak duduk rumah. Banyak duduk rumah ni ada kelebihan, ya, ada hikmahnya yang tersendiri. Kalau sebelum ni kita banyak duduk luar daripada rumah, banyak di tempat kerja, banyak atas jalan raya kan, duduk jalan ke tempat kerja. Jalan raya, banyak jalan raya lah, jalan tempat kerja, kemudian jalan pergi mari, beli barang lah, pergi mari, gerak pergi mari. Banyak atas jalan raya. Tapi bila PKP ni banyak duduk rumah, nak berjalan pun payah. Ada sekatan dan sebagainya. Baik. Jadi kita kena akulah, ya. Kita kena janganlah ingkar PKP tersebut, kerana PKP ni adalah bertujuan untuk menjaga maslahah, iaitulah menjaga nyawa. Baik. Kemudian kita kembali kepada ayat yang dibaca. Baik, ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 malam bersama dengan kaumnya Nabi Allah Harun alaihi salam. Maka dalam ayat ini disebutkan bahawa Nabi Allah Musa alaihi salam kira kata tadi ghadban asifah, marah dan juga sedih, ya. Mana bersama di situ marah kepada saudaranya, iaitu Nabi Allah Harun, seolah nak rebut bagaimana Nabi Allah Harun ni tidak beri nasihat, tidak tegur lah tindakan yang dilakukan oleh kaumnya yang mengambil patung anak lembu untuk disembah, al-injil, patung anak lembu untuk disembah. Jadi Nabi Harun pun jawablah, dalam ayat ni Nabi Harun jawab, qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Nabi Harun kata, depa ni kaum kita ni menganggap aku lemah. Makna kaum Bani Israel ni
menganggap Nabi Harun alaihissalam lemah, sehingga kan kata sampaikan dia nak bunuh aku ni. Jadi bagaimana maknanya Nabi Harun ni bukan kata tak beri nasihat, bukan kata tidak tegur, tegur dah, tapi depa duk kerah, ya. Kerana dia yalah, sehingga kan nak bunuh ni, nak bunuh Nabi Allah Harun. Tu. Baik. Jadi Nabi Harun tu berlepas dirilah, tidak bersekongkol. Malah Nabi Allah Harun melaksanakan tanggungjawab lah, ya, dalam menegur, memberi nasihat, ya, akan tetapi tidak diendahkan, ya. Kerana nafsu menghantui diri, maka tak diendahkan lah, ya. Nasihat ke teguran ke tidak diambil peduli, ya. Tu. Baik, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pulang kepada kaumnya setelah bermunajat kepada Tuhannya dengan kemarahan yang memuncak, lalu berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan selama pemergianku. Yang mana apa buruk perbuatan itu? Ittakhazul ijl. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Mengambil patung anak lembu. Ini penyembahan berhala asnam. Patung anak lembu ni diukir oleh Musa Samiri. Kemudian ialah ada tujuan lah ukir patung. Baik itu dalam patung, mengukir patung ni tidak digalakkan. Ukir buat patung, melainkan dia bagi kaedah dia, muslimat rahimakumullah, dalam nak buat patung ni dia ada satu patung yang kata mainan tu kan, teddy bear ke mainan budak-budak, maka hak tu masih dibenarkan, tetapi kita sebutkan tidaklah dalam perkara patung tadi ni kita mengangkat dia, memuliakan dia. Hanya sekadar mainan budak-budak, ya kan. Kalau hak patung-patung ni, teddy bear ni lebih kepada anak perempuan lah. Anak lelaki tak main patung-patung, dia nak bola, nak sepak bola. Anak lebih kepada anak perempuan dia dah suka kupu patung. Kita tengok ni patung Arnab, Arnab kan. Nak beli patung, tak apa, kita beli kan. Dia duk mengamuk nak beli patung ni, kita beli sebagai mainan dia kan. Bukan kita mainan budak-budak lah, bukan kita letak dalam almari, tempat kita hias buh barang-barang antik, kita pula susun buh patung dalam tu. Tu tak boleh lah. Kalau setakat mainan budak-budak ni, makna kita tidak mengangkat dia. Kalau kita buh dalam satu tempat yang tempat yang barang-barang antik susun dia tu, seolah kita mengangkat dia, walaupun kita tidak sembah dia, tapi ke arah tu ada, ke arah memuliakan dan mengangkat dia. Kalau patung mainan anak kita, kadang-kadang duduk atas katil dia, kadang-kadang duduk lantai ni, kadang-kadang tersepak dia, kadang-kadang bukan sekat tersepak, abang dia pun sepak, tak ada bola, sepak patung adik dia. Maka itu nak sebut apa? Bukan kita mengangkat dia sebagai patung. Tetapi kalau sekiranya patung itu diukir untuk dijadikan sebagai asnam, sebagai berhala untuk disembah, maka itu hukum dia haram. Kemudian kita beli pun haram. Kalau patung ukiran, pasal patung itu bukan mainan. Kalau patung hak kita sebut ni dia lembu, kemudian patung hak mainan anak-anak ni dia lembu, kemudian dia lembu tadi tu boleh buat bantal kepala. Hak patung diukir ni kerah, nak buat mainan apa, sepak kaki pun sakit kan. Biasa kalau patung ukir dengan batu cantik-cantik tu, biasa tak mana? Tak atas meja, tak lemari mana, mari hak barang-barang itu tak boleh. Hukum dia tengok patung tadi tu dibuat untuk apa. Tapi kalau kita dapat mengelak dia, ya, mengelak daripada ada patung dalam rumah tu, itu jalan terbaik lah, walaupun patung mainan dan sebagainya. Baik, kisah ini Allah rakamkan bahawa Nabi Allah Musa balik, dia marah sungguh lah pasal tengok kaum dia sembah al-injil, patung anak lembu.
Dia okey patung anak lembu, patung tak besar mana, bukan patung sebesar lembu tu. Anak lembu, patung kecil sikit. Disembah patung tu. Marah sungguhlah Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian di samping dia marah tu, dia tengoklah ialah bersama kaumnya ada Nabi Harun, ada saudara dia. Oi, mu dak jalan tanggungjawabmu kau, mu tak tegah depa ni kau. Gitu. Wahai Nabi Allah Harun dah cegah dah ni, tapi dah disebut ayat tadi kan, istadhafuni. Mereka tengok aku ni lemah, aku tegur pun setakat tegur lah. Gitu. Wakadu sehingga hampir-hampir nak bunuh aku. Gitu. Jadi tak ada upaya daripada Nabi Allah Harun nak menghalang kaum dia menyembah al-ijil, patung anak lembu. Dia berkata, sungguh buruk perbuatan kamu menyembah anak lembu setelah aku pergi dan meninggalkan kamu. Firman Allah, adakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Apakah kamu sengaja mempercepatkan kedatanganku padahal kepulanganku sudah menjadi ketentuan Allah? Firman-Nya, Musa pun melemparkan Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun dan menarik ke arahnya. Ada yang mengatakan lembaran itu daripada zamrud, ada yang mengatakan daripada batu mulia, ada pula yang mengatakan daripada ais, tetapi semuanya merupakan khabar Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Yang disebutkan di melempar alwah, wa akhadhal alwah. Wa akhadhal alwah. Lau tadi ni beberapa riwayat mari sebut ada kata daripada zamrud, ada kata batu mulia, ada kata daripada ais, tetapi tidak dapat dipastikan kesahihan dia, kebenaran dia, kerana merupakan juga khabar Israiliyat. Jadi kita tak pegang lah. Daripada konteks ayat sejarah ini, Musa melemparkan lembaran-lembaran tersebut kerana marah terhadap kaumnya. Tafsir ini merupakan pendapat jumhur ulama, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah, dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Nabi Musa AS bersikap demikian kerana bimbang Harun lalai dan melarang mereka. Bimbang takut Nabi Allah Harun ni tak melarang gitu. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain, iaitu surah Taha ayat 92. Sedangkan di ayat ini dia berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja membunuhku. Oleh itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Kemudian terbukti Nabi Musa bahawa saudaranya Harun tidak terlibat dengan mereka dan dirinya bersih daripada perbuatan kaumnya. Seperti yang diungkapkan dalam ayat lain melalui firman Allah dalam surah Taha ayat 90. Oleh itu Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau, dan engkau adalah maha penyayang daripada semua penyayang. Surah Al-A'raf ayat 151. Ayat Al-A'raf tu ayat selepasnya. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Itu muslimin muslimat rahimakumullah. Itu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Walaupun bersama dengan mereka tu ada Nabi, Nabi Allah Harun alaihi salam tidak mampu menghalangi perbuatan kebiadaban, menyembah berhala, menyembah asnam, patung anak lembu yang dilakukan oleh pelampau ataupun dalam kalangan Bani Israel yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka demikian apa yang kita bicarakan pada pagi ini dalam muka surat yang ke-169. Mudah-mudahan beroleh kepahaman akan ayat yang kita ambil kepahaman, dan mudah-mudahan dengan demikian beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atas bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Semoga dan kita memperbaiki, memperkemaskan lagi tajwid yang ada dalam muka surat tersebut. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali pertemuan kita dengan bacaan ayat yang ke-100 muka surat 170. Insya-Allah pada malam nanti, dan malam nanti insya-Allah kita akan bersiaran pada selepas Isyak 9 suku malam. 9 suku malam insya-Allah. Pertemuan kita malam nanti 9 suku malam, kerana antara maghrib isyak tu kita mengadakan saya buat majlis khatam Al-Quran secara live juga tapi di page saya sendiri bersama dengan Allahumma salli ala Muhammad, rakan sekerja di sekolah
yang buat majlis terus satu juzuk, ya, bahagi juzuk 1 CA begitulah sampai juzuk yang ke-30. Dan Allahumma salli ala Muhammad, malam nantilah kami mengadakan majlis khatam Al-Quran antara maghrib isyak lah, pukul 8 sampai 8.40. Kemudian kita solat isyak. Lepas pada solat isyak tersebut, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-170 sekiranya diizinkan Allah dalam jam 9 suku malam. Kemudian kita nak wawarkan juga bahawa dalam bulan Ramadan kita akan mengadakan tadarus Al-Quran secara live, mengaji Al-Quran secara live. Cuma pada bulan Ramadan ni kita baca banyak sikit lah. Kalau hari ni kita baca semuka, bulan Ramadan sehari kita baca sejuzuk, 2 kali pertemuan jadi setengah juzuk atau 10 muka secara bacaan tartil, iaitu maksudnya pada petang sekali selepas asar dalam 5.30 lebih kurang, dan malam sekali selepas tarawih 10.30 macam tu. Jadi kita akan pastikan baliklah masa yang tepatnya, ya, sama ada 5.30 petang atau 10.30 malam, setengah juzuk saja setiap kali pertemuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pertemuan pertama untuk baca Al-Quran secara tadarus satu juzuk sehari, iaitu pada malam Ramadan lah. Malam tu separuh pertama dari juzuk pertama. Begitu petang asarnya esok, petang esoknya bahagian yang kedua dari juzuk yang pertama. Begitulah insya-Allah, sekiranya diberikan kekuatan dan diizinkan oleh Allah untuk kita meneruskan sehingga berakhir Ramadan, ya, dapat kita khatam sekali Al-Quran, ya, secara live lah. Kalau dapat tambah lagi dengan sendiri punya dengan kumpulan tadarus yang lain-lain pula, ya, masya-Allah tabarakallah, bertambahlah banyak usaha kita khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nisina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك يا الله. Bahawa penyakit ini, COVID-19, adalah tentera daripada tentera-tenteramu. Tusibu bihi man tasya', engkau palingkan penyakit ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasya', engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifu anna, ya Allah, jauhkanlah penyakit ini daripada kami. Wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina, juga jauhkanlah daripada rumah-rumah kami, ahli keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami. Wa biladina wa biladil muslimin, juga jauhkanlah daripada negara kami dan negara-negara kaum muslimin. Wahfadna mimma nakhafu wa nahzar, dan jagalah kami dari yang kami takuti dan yang kami waspadai. Fa anta khairun hafidha, karena engkau sebaik-baik penjaga. Fa anta khairun hafidha, fa anta khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang seterusnya malam nanti, insyaAllah jam 9 suku malam, sekiranya diizinkan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.